الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. Dan siapakah lagi yang terlebih zalim jika nak dibandingkan dengan mereka yang diberikan peringatan terutamanya dengan ayat-ayat tanda-tanda daripada Tuhannya, kemudian dia berpaling daripada peringatan tersebut. Sesungguhnya kami di atas kesilapan kezaliman itu tetap akan berikan balasan yang setimpal dengan penolakan tersebut. Terima kasih. Jazakumullah. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, muslimin, para jemaah, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Paling tidak Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kehidupan dunia kepada kita. Dunia yang sempurna, dunia yang sejahtera, tetapi sementara saja. Sementara kita menantikan akhirat, kehidupan untuk round yang kedua, pusingan yang terakhir, yang kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Ta'ala tak cukup sekadar kita menikmati semata-mata dunia ini, bahkan kita mesti bertanggungjawab. Paling tidak yang disuruh oleh Allah Ta'ala, kita mesti berusaha, bekerja keras untuk melaksanakannya. Dalam masa yang sama, paling tidak juga yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita kena berusaha, bekerja keras untuk meninggalkannya. Alhamdulillah, pertemuan kita malam minggu yang kedua, kitab Imam Qurtubi rahimahullah, Rahsia Kematian. Di antara apa yang disebut sebagai polisi hidup yang dibuat oleh Allah Ta'ala
Mau tak mau kita akan bertemu dengan nama dia akhirat. Perbezaan yang jelas dan nyata dunia akhirat. Dunia ni walaupun dia pendek tetapi dipenuhi dengan 1001 macam pilihan. Di atas dunia kita diberi pilih oleh Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala yang baik ini, yang bijaksana ini, kalaupun dia memberikan pilihan kepada kita, tetapi Allah Ta'ala menyatakan setiap kesudahan, kesan dan juga risiko pilihan kita tu. Kadang-kala Allah Ta'ala akan berikan kesan di atas dunia, tetapi yang pasti ialah di akhirat. Tadi kan saya baca dalam mukadimah. Surah apa tu adik-adik? Surah Sajadah kan? Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kalau kita berjaya menyelidiki soal kezaliman ini, Al-Quran terlalu banyak menyebut tentang zalim ni. Sama ada persoalan orang yang zalim, persoalan orang yang kena zalim, persoalan rupa bentuk, rupa paras kezaliman, kesan dan seumpamanya, semuanya dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Tadi kan saya sebut atas dunia ni Allah telah berikan kita peluang, berikan kita ruang untuk kita memilih seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Macam ini kan bulan Muharram, di antara nostalgia reunion yang perlu kita sambut ialah itulah peristiwa Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah tu. Peristiwa yang berlaku itu walaupun sejarah, tetapi kepercayaan dan keyakinan yang ada pada kita manusia ni sepatutnya, apa yang berlaku ke batang tubuh seorang yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya bermula daripada kenabian sampai wafat, itu bukan kenangan semata-mata tu. Itu bukan nostalgia semata-mata. Dia lebih merupakan ajaran daripada Allah Ta'ala kepada kita umat manusia akhir zaman secara reality, secara live. Bukan fata morgana, bukan angan-angan impian kosong, tak. Benda yang memang kita boleh melaksanakan seperti mana Nabi pernah melaksanakan hari itu. Sebab itu nak tak nak, masyarakat ini mesti didedahkan, mesti diberikan suatu pengetahuan, iaitu adanya perpindahan daripada Mekah ke Madinah. Mungkin tuan-tuan, dia sepatutnya bila bulan Muharram ni tak ada surau dan masjid yang menyambut awal Muharram ni, terutamanya memperingati ajaran nama dia berpindah. Di antara ayat-ayat yang popular berkaitan dengan hijrah ni, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Surah apa tu adik? Surah Nisa ke apa? Ayat berapa? 100. Cek tengok korang, ke saya silap? Dan perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah tu macam bukan seperti mana kita pindah daripada kampung duduk dekat bandar, daripada bandar dah pencen duduk dekat kampung. Tak. Macam adik-adik, memang rumah adik di rumah mak ayah, tapi bila time belajar pindah kemari. Bukan itu. Kerana perpindahan yang berlaku ke Nabi ni merupakan suatu arahan, titah perintah daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok zaman berzaman daripada Nabi Adam alaihissalam
sampai Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya pindah berlaku. Nabi Adam daripada syurga pindah ke dunia. Nabi Nuh berpindah bila banjir besar. Tak ada Nabi yang pindah. Nabi Ibrahim kita sebut dah bulan lepas tu pun maknanya daripada Babylon di Iraq berpindah pergi ke Palestin di Syam, kemudian berpindah ke Mesir, last kali berpindah ke Makkatul Mukarramah. 4 kali pindah. Perpindahan tu bukan macam kita pindah rumah semata-mata kerana naik pangkat, dapat projek, tak. Merupakan arahan daripada Allah Ta'ala. Pasal agama kita mengajar perpindahan-perpindahan itu selepas saja terbukanya kota Mekah, maka tak ada dah pindah-pindah gandah ni. Yang ada cuma cita-cita, harapan dan niat. Sebab itu para alim ulama memperincikan, memperluaskan skop berpindah itu ialah dengan perubahan. Ketika hari ini di ada perubahan yang mesti ada di kalangan masyarakat, terutamanya orang Islam, pola pemikiran tu. Pemikiran tu kena ubah. Ada satu ayat yang popular lah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala takkan mengubah nasib satu kaum sehingga satu kaum itulah yang mengubah nasib mereka. Kebanyakan kita dengar para asatiza menyebut yang paling popular penafsiran dia apa dia? Kita kena berubah, Ustaz. Daripada tak baik kepada baik. Betul lah tu. Kita kena berubah. Kita kena upgrade hidup ni. Daripada jahil kepada alim. Daripada tak baik kepada lebih baik. Betul. Tapi ada suatu makna yang lain. Allah Ta'ala ketika mana menjadikan kita manusia, telah memberikan kita sesuatu yang sempurna. Nama dia apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Ta'ala telah menetapkan urusan kehidupan dunia ni yang disebut ad-din itu, agama itulah, Islam itulah. Tetapi ketika mana ketetapan beragama tu sudah pun diurus dengan baik dan diberikan contoh teladan oleh Nabi, berpindah start daripada Mekah ke Madinah, disambung pula oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para salafus saleh. Ketika mana diubah atas nama pembangunan, atas nama kemajuan, diubah benda yang sudah tetap, benda yang sudah ada kepastian, perkara yang memang sudah pasti dan betul, diubah. Allah telah bagi kita ni hidup sempurna dah dengan agama tu. Sempurna dah. Tetapi kita tak puas hati, kita ubah. Bila kesempurnaan telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba kita nak berubah. Memang berubah sungguh. Sehingga kaum itu dia ubahnya. Dia tak nak ambil agama tu. Kalau dia ambil pun sebahagian yang dia rasa suka. Sebahagian yang dia rasa menguntungkan. Sedangkan agama tu menguntungkan. Oleh kerana berlakunya ketidakfahaman, ketirisan pemikiran, ketirisan ilmu pengetahuan, maka tersilap faham, lalu ditukar agama yang menyempurnakan hidup dunia akhirat, dia ambil suatu teori yang tak pasti. Sekularisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme kalau zaman moden lah. Zaman-zaman sekarang ni macam itulah. Pluralisme. Diambil suatu yang konon-kononnya adil, tetapi tidak dengan agama. Diambil konon-kononnya suatu persamaan hak, sama rasa, sama merasa,
Tapi tidak dengan agama. Kita tadi kan pokok ceritanya, cerita tentang hari kiamat. Di ujung ayat tu, waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi summa arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ujung-ujung di akhirat, inna sesungguhnya kami minal mujrimin. Allah Ta'ala menamakan orang yang pertama sekali Allah Ta'ala menamakan zalim. Apa bentuk kezaliman ayat tu? Ketika mana diberikan peringatan Al-Quran, hadis, pencerahan daripada para alim ulama, dia berpaling, tak nak dia. Itu mujrim. Kalau istilah mahkamah mujrim tu penjenayah. Kita ingat penjenayah ni siapa dia? Isap dadah. Curi. Tak. Di antara rupa bentuk mujrim, orang yang melakukan jenayah ni, ialah orang yang ketika mana mari suatu peringatan, tak nak dia. Jadi Allah Ta'ala takkan biarkan. Di akhirat nanti muntaqimun, orang yang akan diberi balas oleh Allah Ta'ala. Sebelum ayat tu, kalau kita baca balik, apa sebelum ayat tu? Wala nuziqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar am yarji'un. Lepas tu apa? Tak dengar. Umat Allah mula kan? Sebelum tu Allah telah menyebut wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami mesti akan timpakan azab yang terdekat. Azabil adna. Para alim ulama menafsirkan azabil adna itulah azab yang terdekat. Mana terdekat dia? Dunia. Dunal azabil akbar. Belum lagi azab yang dahsyat. Di mana? Akhirat. Kiamat. Pasal apa? Allah timpakan azab atas dunia. Belum lagi yang dahsyat di akhirat, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka ni kembali ke pangkal jalan. Itu nama dia pilihan. Walaupun atas dunia ni kan selalu saya sebut man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa-siapa nak beriman, sila, boleh beriman, tak ada masalah apa-apa. Siapa-siapa nak engkar, boleh, sila. Tapi kena ingat, kalau beriman, apa kebaikan dia? Apa manfaat dia? Apa kesudahan dia? Kan sebelum tu disebutkan, wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa, kan? Orang yang beriman ni, ketika mana dia percaya, ketika mana dia meyakini, lalu dia buktikan dalam kehidupan dia, kerja buat dia, amalan, aktiviti, program dia. Nanti apa kesan dia? Falahum jannatul ma'wa. Kesudahan hidup dia di mana? Syurga. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang yang fasik, tak beriman lah. Apa kesudahan dia? Apa kesan buruk dia? Tempat akhir dia ialah di neraka. Syurga neraka ni dekat dunia tak ada lagi. Walaupun kita panggil duniaku, syurgaku, rumahku, syurgaku, bolehlah kita gelar macam tu, tapi dunia tak ada lagi. Di akhirat nanti berkuasa. Dah mati besok berkuasa. Jadi ketika mana masyarakat tidak didengarkan dengan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan kiamat, akhirat, syurga, neraka, dosa, pahala, maksiat, taat, dia takkan habis kat dunia je. Dia akan menyambung di akhirat. Kita ambil contoh macam ni lah. Tuan-tuan ada dengar berita di Ampang. Satu surau ke masjid. Ustaz tu dia kuliah subuh. Speaker luar
Dengarlah. Tiba-tiba mari seorang lelaki, orang Islam. Dia masuk surau tu, dia gampang je mikrofon. Dia tak bagi. Yang marah tu seorang. Yang tak marah dengan kuliah tu ramai. Tapi boleh menang yang seorang. Boleh faham? Tadi kan saya kata, memang kita ada pilihan. Nak dengar kuliah, tak dengar kuliah. Allah Ta'ala kata dah, waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Hari tu kecoh, bila mana azan berkumandang, ramai orang komplain. Disebut waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Cuma disebut nama Allah Ta'ala. Kalau kita baca dalam ayat yang lain, waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kan? Surah apa tu? Baqarah. Siapakah lagi orang yang terlebih zalim nak dibandingkan dengan orang yang mimman mana'a masajidallah, melarang rumah-rumah Allah Ta'ala daripada disebut nama Allah Ta'ala. Rumah Allah Ta'ala tak boleh sebut nama Allah Ta'ala, kan berat. Paling dahsyat sekali, wasa'a fi kharabiha, berusaha bekerja keras untuk meruntuhkan rumah Allah Ta'ala tu. Para alim ulama menyebut meruntuhkan rumah Allah Ta'ala tu, wasa'a fi kharabiha tu dua. Satu memang kita runtuh langsung, macam runtuhnya Masjid Babri kan, itu contoh fizikal dia. Tetapi ada setengah rumah Allah Ta'ala ni cantik, canggih, mahal, berjuta-juta harga dia. Tapi apa yang runtuh? Institusi tu, peranan kemakmuran yang mesti ada satu masjid tu. Kalau azan berkumandang pun orang komplain. Kalau kuliah berkumandang pun orang komplain. Sehingga tak dilaungkan azan. Sehingga tak dilaungkan. Yalah, kalau nama Allah Ta'ala pun dilarang, berat, sampai dicatat oleh Allah Ta'ala, waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuh. Apatah lagi kemakmuran yang mesti menjadi syiar kebanggaan rumah Allah Ta'ala. Pusat ilmu pengetahuan, pusat aktiviti orang Islam dan bukan Islam, pusat untuk menyatukan idea dan pandangan, pusat untuk menyelesaikan masalah masyarakat, rumah tangga, anak-anak muda. Satu masjid sesembahyang Jumaat baru ni, AJK dia usahalah kot menyatakan ketidakpuasan hati. Dia kata, malu kita ni anak Korea. Tiba-tiba ada anak Korea yang anak dia tu umur 13, hisap vape, perempuan. Perempuan hisap vape, umur 13 tahun. Kita nak heran buat apa? Baru ni kalau ikut Selangor Majlis Fatwa telah memfatwakan rokok tu haram, vape tu haram. Tapi pemikiran, ni kita pemikiran masyarakat, terutamanya Islam, tak menghormati fatwa. Dia ingat fatwa ni lain, Quran lain, sunnah lain, hadis lain. Ini fatwa lain. Quran hadis, kena patuh taat. Fatwa tak apa, ini fatwa. Ni pemikiran atas dasar tidak adanya pengetahuan kerana kejahilan. Punca dia mula-mula itu berat tak berat, bila azan berkumandang komplain. Dia naik lagi. Bila ada ceramah agama macam tuan-tuan ni kuliah-kuliah maghrib ni, speaker luar pasang ke tak pasang? Tak pasang. Saya bukan nak asut dah. Ni di antaranya lah fenomena alam nama dia.
Dia suatu perkara ni tuan-tuan. Azab ni, kalau cerita bab azab ni, dia bukan tunggu mati lemas azab ni. Bukan tunggu mati lemas. Azabnya kita orang Islam, tapi lah tadi kan saya dah baca walanuziqannahum minal azabil adna. Di dunia ni memang Allah Taala akan azab. Tujuan dia untuk memberikan peringatan sehingga kembali kita ke pangkal jalan. Saya sebut tadi masalah azan, masalah kuliah, masalah vape. Seorang bapa mana nak anak dia isap vape? Perempuan pula tu umur 13. Kalau bapa tu kaki rokok pun dia tak nak anak dia merokok. Satu azab tak azab. Ialah anak umur 13 tu dah isap vape. Cuba bayang, anak perempuan isap vape. Azab dia tu macam tu lah. Tapi maknanya ketika mana dia azab, anak isap vape, anak isap dadah, anak derhaka, kembalilah kita ke pangkal jalan. Sebab itu parlimen baru ni bila bersidang dia kata dia nak haramkan rokok kan. Tapi orang bising pula, rokok dia sibuk nak haram, arak tak haram. Lepas tu bila kita kata Oktoberfest, pesta arak tak payahlah, ramai pula orang Islam, ahli politik yang berkepentingan mempertahankan. Ini realiti. Oktoberfest tu pesta. Dia pesta dengan tak pesta ni lain. Kita makan, macam biasalah makan kat rumah, kedai mamak, kedai tom yam. Tapi bila pesta, makan yang besar, orang yang ramai, tempat yang tertentu. Target untuk Oktoberfest kali ni 6,000 pengunjung, peminum. Target dia 6,000. Oktoberfest ni, pesta minum arak ni, bukan budaya kita orang Malaysia. Ini budaya barat, Jerman. Jerman tak apalah ada pesta arak, dia bukannya bersunat, kencing pun tak basuh. Mandi wajib man tak ada dah. Lantak pergi dia lah budaya dia. Bukan budaya kita Malaysia. Malaysia ni huduh-huduh pun minum arak tu bukan budaya. Bukan bermakna kita ni menyekat kebebasan orang yang bukan Islam minum. Engkau nak minum, minumlah. Tapi kenapa mesti berpesta? Banyak lagi pesta lain yang kita boleh buat. Tu mahal tu. Pesta pertanian, pesta penternakan. Banyak lagi kau boleh buat pesta. Pesta makanan. Budaya Cina, apa makanan kau? Budaya India, apa makanan kau? Banyak lain. Yang sibuk nak berpesta minum tu pasal apa? Sedangkan punca kemalangan kebanyakannya ialah mabuk. Bukan mabuk sirap. Jadi benda-benda macam ni azab, aksiden ni azab. Tuan-tuan, kalaupun dia tak langgar orang, dia langgar lampu merah, dia langgar tiang lampu trafik tu bukan sengit-sengah sebatang tu. Cuba tanya kontraktor yang pasang tiang lampu traffic light yang hijau, merah, kuning tu. Ingat sengit-sengah ke harga dia tu? Orang kampung saya tu naik motor nak pergi ke Kuala Kubu, nak selesaikan umrah ke haji. Di tengah jalan dia langgar, dia kelih mabuk. Kodong kaki. Saya jumpa ke hospital. Saya ada masalah nak buat fisioterapi pasal saya aksiden dulu. Punggung saya tu kan pecah. Jadi buat fisioterapi, jumpa dia. Bang, lama tak jumpa bang. Buat apa sekarang? Buat apa lagi ustaz? Pencen awal lah. Kaki dia tak ada sebelah tu. Itu yang kita jumpa, yang saya jumpa, yang saya tak jumpa. Jadi atas dunia dia azab dah. Jadi bila di atas dunia dia azab, Allah Ta'ala azab kita atas dunia ni, sebelum azab di akhirat, bertaubatlah. Tuan-tuan tengok bila berlaku perpecahan di kalangan masyarakat, terutamanya orang Islam. Azab tak? Azab. Bila orang Islam gagal untuk bersatu,
Padahal sebangsa. Padahal seagama. Kalau tak seagama tu munasabah lah. Ini seagama, satu warga negara. Azabnya bila berpecah ni, nanti akan ada suatu kelompok yang tidak suka pada agama akan menguasai. Tuan-tuan tengok ketika ni kita Malaysia ni, nak azan pun orang komplain. Nak buka speaker. Kita tuan-tuan speaker ni berapa puluh ribu harga ni? RM1.5. Mana AJK? AJK pun tak datang lah. Tanya AJK tengok. Bendahari. Berapa harga speaker ni? RM1.5. Tiba-tiba speaker yang puluh ribu harga dia tak keluar daripada surau. Rugilah. Kalau sekadar kita dengar kuliah dalam kawasan surau ni je, dia pakai hila je. Hila je. Tak payah kutiap derma wakaf berpuluh ribu. Tak payah. Buat apa membazir? Tapi kepala otak kita ikut kepala otak Lee Kuan Yew Singapura. Kan? Lee Kuan Yew kan macam tu. Dia kata kau nak azan buat apa? Aku kaji lama dah. Azan berkumandang. Datang semayang berapa orang ya? Macam kita lah. Alah ustaz, kuliah-kuliah ni orang datang surau dengar ustaz. Orang luar kuliah, orang luar surau tak dengar pun. Dia buat alasan. Macam Lee Kuan Yew di kepala otak. Lee Kuan Yew punya pemikiran diikut pasal apa? Dah lah tak sunat, mandi wajib tak ada. Kencing pun tak basuh Lee Kuan Yew. Kita orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala tu nama yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Tak baca ayat tu? Surah apa tu dek? Kena ngulang kuat-kuat. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala ni ada nama-nama yang terbaik, yang mulia. Minta dengan nama tu. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama siapa tu? Nama artis. Nama bintang sukan. Nama bintang bola sepak. Nama siapa? Nama Allah. Tiba-tiba tak nak kumandangkan. Tak nak dikumandangkan. Cuba bayang tengok. Ingat tahu. Nanti Allah Ta'ala kata apa? Waman azlam zalim. Muntakimun. Nanti akan diberikan balasannya setimpal. Kalaupun tak kena lagi. Tapi kita kena dah ni. Tuan-tuan tengok kita ni bila menyebut tentang kebebasan hak, kebebasan beragama, saya bukan nak asuk tuan-tuan tahu. Mikir tengok, mikir. Mikir. Orang bukan Islam, Cina misalnya kata, dia ada budaya main mercun. Dia main mercun, tengah-tengah orang start tidur pukul 12 start. Pam pukul 12. Kita baru nak peluk bini, terkejut buruk. Bukanlah jadi buruk, terkejut lah. Habis. Kita baru nak lelak pukul 1. Pam. Mercun lagi. Sampai ke pagi. Tak ada orang komplain pun. Tak ada orang komplain. Kau tak komplain, woi. Kau nak main mercun, main dalam bilik rumah kau. Main kat luar pasal apa? Orang nak tidur, ada orang komplain? Tak ada. Kita azan, bukan time tidur. Kalau time tidur pun subuh. Itu pun Melayu. Hayya 'alas salat. As-salatu khairum minan naum. Kadang-kadang yang komplain tu bukannya Cina India. Yang komplain tu orang Islam. Itu masalah dia. Di Indonesia dibuat satu kajian. Orang yang Islam dia mempelekeh agama Islam dan Nabi. Dibuat kajian, rupanya zuriat anak cucu yang menghina agama ni, nenek moyang dia parti komunis. Patutlah pun. Nenek moyang dia tu, zuriat air mani yang mancut tu, air mani komunis. Boleh faham?
Nak sebutnya tuan-tuan, walaupun datuk tu komunis, tetapi kesan dia tu, zuriat DNA dia tu mengalir darah komunis sampai ke anak cucu. Jangan main-main. Kita ni orang Islam, kehidupan kita, kesan kehidupan akan terkesan sampai hari kiamat. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Surah apa? Baqarah, kan? Berkatalah Yahudi pun berkata, orang Nasrani ni tak ada pendirian, tak boleh pakai. Orang Nasrani pula kata ke Yahudi, orang Yahudi ni tak ada pendirian, tak boleh pakai. Padahal dua-dua ni wahum yatlunal kitab. Dua-dua dia ada kitab. Zabur, Taurat, Injil. Cuma beza Yahudi, Nasrani. Cuma beza Zabur, Taurat, Injil. Tapi punca Taurat, Zabur, Injil daripada mana? Daripada Allah. Punca yang satu. Tambah satu lagi, Al-Quran. Walaupun berbeza, ni Quran, ni Injil, ini Zabur, ini Taurat. Tetapi puncanya Allah Ta'ala, puncanya firman Allah Ta'ala, musaddiqan, membenarkan Al-Quran, membenarkan kitab-kitab sebelum daripada itu. Tak sepatutnya berlaku perpecahan dan perselisihan. Wahum yatlunal kitab. Itu satu puak Yahudi Nasrani. Puak yang lain, kadzalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim. Termasuklah yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia jahil agama. Yahudi Nasrani ni dia tak jahil agama, cuma penyelewengan berlaku. Satu puak memang tak ada agama. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim. Orang yang tak ada agama pun macam tu juga. Dia akan mengatakan pada orang yang ada agama ni, tak boleh pakai ada orang ni. Palebai ni kan boleh pakai, sama je. Mentara teknik kerajaan memerintah besok, sama je rasuah dia kan. Banyak macam tu kan. Politik ni Ustaz, sembang boleh lah kan. Besok dah jadi kerajaan, jadi menteri, kereta mewah. Tuan-tuan, satu ketika lah Abu Sufyan ni dia jadi menteri besar Syam. Jadi orang komplain ke Putrajaya. Dia kata ini Abu Sufyan ni, wow, mewah, kenderaan mewah, rumah mewah, pakaian berjenama. Jadi bila sampai ke Putrajaya, ketua menteri ambillah satu isu. Lalu dipanggillah Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan kata, masalah aku di Syam ni bukan semacam masalah di Madinah. Orang Syam ni macam macam inilah, senang cerita gini, pendek cerita je lah. Orang di Ulu Yam bukan macam orang di USJ. USJ tu Ulu juga, Ulu Sumbang-Jaya. Ulu Yam tu UIB, Ulu Yam Baru. Cuma beza UIB, USJ kan jauh. Berapa harga sepintu rumah di USJ? Macam Damansara, berapa rumah ada sepintu? Kalau yang Lok Banglo, berjuta harga dia. Kalau di Ulu Yam tu, bereka-eka juta. Kalau di Damansara, jangan Damansara tu pergi ke tu, apa nama, Ulu Kelang. Kawasan-kawasan yang rumah sejuta, 5 juta saya tengok baru ni, 3.5 juta. Aku kata, ya Allah, 3.5 juta. Tuan-tuan yang surau berapa harga? Mana konsultan? Berapa harga surau? Sejuta ada? Tak sampai? Ini rumah 3.5 juta. Mak aku kata,
3 tingkat. Dia punya bilik air macam bilik rumah tuan-tuan lah. Tuan-tuan bilik tidur berapa? Master bedroom, bilik besar. Itulah besar bilik air dia. Bilik air dia besar bilik tuan-tuan tu. Bilik air dia. Kalau bilik tidur dia memang besar dah lah. Cuma tak boleh lari 1 meter je lah. Jadi orang di Syam, kehidupan dia lain macam. Kemewahan dia. Jadi kalau ketua menteri besar pakai kancil, kalau orang komplain, apa ni kata kerajaan Islam tapi kita mewah. Benda tu peruntukan ada dah. Memang peruntukan untuk menteri besar. Ini kereta dia. Dia pasal dia tak jadi menteri. Dia katalah awak jadi menteri. Besok dia jadi menteri. Silap-silap jet tu. Dia punya tempat dia makan angin. Mentara sekejap 22 bulan tu pun pakai jet peribadi pergi Sabah Sarawak. Berlambat-lambat lagi apa nama kapal terbang biasa. Naik jet peribadi. Ingat naik jet peribadi tiket dia RM1.5. Driver dia berapa harga? Pramugari dia berapa nilai dia? Tuan-tuan, kebendaan-kebendaan ni tak salah sisi agama. Yang salahnya menyeleweng. Engkau patut pakai kereta jenis apa? Tiba-tiba engkau pakai yang tak sepatutnya. Itu menyeleweng lah. Tapi kalau memang dia ada peruntukan tu khas dah. Kalau tak nak peruntukan tu kena ubah. Kena mesyuarat, kena bincang. Tapi yelah tuan-tuan. Sebab itu, ni kalau bincang banyak ni. Tak azan lagi lepas tengah. Soal akhirat ni tuan-tuan, ada satu lagi. Surah Baqarah juga ke? Waman Allahu mimman katama syahadatan. Tu. Menjadi suatu kezaliman juga ketika mana kita menyembunyikan penyaksian. Dia masalah Yahudi Nasrani di antara kezaliman dia, dia suka menyembunyikan kebenaran yang ada pada agama tu. Itu yang dia bergaduh berdua tu. Nasrani kata Yahudi, Yahudi kata ke Nasrani. Tapi macam mana pun berlaku perselisihan. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Nampak? Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan membuat keputusan yang rasmi. Fima kanu fihi yakhtalifun. Tuan-tuan jangan kita ingat pertengkaran kita dengan isteri akan habis macam tulang bilik je. Tak. Nanti akan dibawa, diheret besok ke depan Allah Ta'ala. Tuan-tuan jangan suka bertengkar dengan bini. Tak payah bertengkar, diam-diam je. Settle cepat-cepat. Minta ampun je. Masalah dia nanti akan dibawa perselisihan. Jangan kata kerajaan dengan pembangkang, pembangkang dengan kerajaan. Suami isteri, suami memang dia pegang dengan pendirian dia. Dia bosku nak macam mana? Bosku kan bos. Awak isteri dia diam je, jaga dapur je. Semuanya itu akan dimuktamadkan oleh Allah Ta'ala. Di mana? Yaumal qiyamah. Sebab itu penting tuan-tuan, saya dapat maklumat yang terbaru ni. Israel ni kan musawarah, kecil je. Tapi macam mana dia didik rakyat dia daripada kecil. Dia didik rakyat dia daripada kecil dengan agama. Israel. Sekarang ni, dia didik rakyat dia. Dia berikan keutamaan kepada Kementerian Pendidikan. Pasal dia yakin dan percaya bahawa masyarakat ni akan berkembang. Dia kecil akan besar. Maka nak memastikan Israel ni kekal, maka pendidikan tu yang utamanya dididik dengan agama. Agama dia lah. Kita ni Islam ni mah agama dah. Tak nak didik masyarakat dengan agama. Kita masih lagi memilih-milih. Tak nak. Ada satu pelajar, 2-3 pelajar saya jumpa. Dia kata, kenapa kau tak nak ambil ni agama ni? Payahlah, susahlah, kena ngapal lah. Tuan-tuan masih ingat tak masa kita sekolah dulu, bila SPM, kan ada pilihan.
Sama ada nak ambil lukisan atau agama kan. Ingat lagi tak? Sastra. Adalah sastra. Kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Nak ambil agama ke lukisan? Ambil lukisan lah. Tak apa-apa. Coret-coret sampai tidur, berdengkur boleh lukis lah. Seni. Agama ni kan tauhid lah, fiqah lah, sejarah lah, kena ngapal lah, kena baca dengan leceh. Macam tu kan. Leceh agama ni Ustaz. Leceh. Kita anggap agama tu leceh. Israel, dia berikan keutamaan pendidikan kepada rakyat agama. Tiba-tiba kita yang beragama betul dan tepat ni tak nak didik masyarakat dengan agama. Saya ambil contoh lah. Kelantan, jam ni betul tak ni? 8.30? 40 kan? Bagi tahu lah. Bercakap sebulan sekali memang sudah banyak modal. Kan tak berhenti yang. Kelantan ni tuan-tuan, apa kehebatan dia? Dia berikan keutamaan kepada pendidikan. Di antara pendidikan tu ialah agama. Saya sebut tuan-tuan ada satu mufti, kita hormati dia lah, pandangan dia kan. Dia kata apa? Dia kata zakat-zakat ni, kenapa kita mesti nak bagi pada orang yang ngaji agama je? Patutnya orang yang tak ngaji agama pun dapatlah. Betul lah, tak nafi. Tapi realiti kat Malaysia ni, orang yang berpendidikan agama dengan tak agama, orang yang berpendidikan tak agama, dia banyak peluang ruang dia. Paling tidak TMB boleh taja, paling tidak TM boleh taja, Petronas boleh taja, bank boleh taja. Ngaji agama, duduk kat Mesir, siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Zaman BN lah itu, huduh-huduh BN, buruk-buruk BN pun, saya zaman BN dulu, Selangor, tak tahu dapat zakat. Boleh hidup lah, isteri seorang, anak 2 orang, boleh dapat zakat. Zaman sekarang, zaman PH, pui. Ada rakaman tak apalah, potong. Saya dah sebut tuan-tuan, dah lupa nak beritahu. Kalau boleh, kita bacalah Fatihah sekali seorang. Untuk kesedekahkan pahala kepada mantan Menteri Besar kita Tan Sri Khalid Ibrahim. Al-Fatihah. Waladhdallin. Kenapa saya suka sangat dengan Tan Sri Khalid ni? Tan Sri Khalid ni tuan-tuan, dia start jadi Menteri Besar, saya start jadi junikah. Di antara kehebatan Tan Sri Khalid ni, tak pernah dibuat dia orang. Dia jadi Menteri Besar, dia berjaya mengumpulkan dana, dia berikan sagu hati kepada setiap pengantin orang Selangor RM500. Memang tak banyak mana, RM500. Tapi sangat menggembirakan. Hadiah daripada kerajaan di Selangor untuk pengantin baru orang Selangor RM500. Kalau suami isteri tu orang Selangor dapat RM1,000. Bolehlah belanja mak ayah, mak mertua, Pizza Hut kan. Bolehlah. Belanja tom yam, nasi Arab, nasi mandi. Tapi macam itulah tuan-tuan. Atas dunia ni memanglah kebaikan ada, keburukan pun ada. Kebaikan tu kadang-kadang disukai, kadang-kadang dibenci. Tan Sri Khalid Ibrahim ni orang yang paling besar jasa dia, Gatri nama dia. Gatri itu dapat dimilik negarakan. Hasil daripada kerja kuat oleh Tan Sri Khalid. Kalau di Selangor memang dia profesional. Banyak dia menghasilkan duit, tidak ada ketirisan, berjaya diberikan sikit miskin kepada rakyat. Tapi ialah tuan-tuan, oleh kerana dia ni orang yang cerdik, profesional, orang yang amanah, orang yang ada kesempatan politik, maka dia tak sukalah. Akhir sekali, tak sampai sepenggal, dia dijatuhkan oleh kawan dia sendiri. Diburukkan nama dia, konon-kononnya rasuah. Terbukti tak ada rasuah. Kalau kita nak kira engkau sama-sama kawan kan, engkau satu parti kan, kalau engkau nak jatuhkan dia, engkau mesyuarat dia sesama engkau, pilih oleh apa salahnya? Tak, diburuk-burukkan.
Tu kadang-kadang orang menyampah dengan politik ni. Tapi jangan kita kata dengan sebab nila setitik rosak susu sebelanga, jangan. Ada je politik yang baik, ada. Apa dia? Yang beragama itulah. Bila kita ni tuan-tuan, bila kita berjaya menjadikan kehidupan ini, walaupun latar belakang pendidikan tak sama, walaupun karier kerjaya tak sama, pengalaman tak sama, tua muda, tetapi bila ada agama, sebab itu kalau kita berjaya menawarkan kepada masyarakat perlunya agama dalam masyarakat, seperti mana Nabi berjaya merealisasikan agama dengan berpindah di Mekah ke Madinah. Tengok lepas tu macam mana. Jangankan kata orang Islam, orang tak Islam pun dijaga kepentingan dia. Orang yang tak Islam pun seronok duduk bawah Islam. Tuan-tuan jangan ingat, bila Nabi jadi ketua negara, oleh kerana yang mentadbir tu agama, Nabi sampai cakap, "Lau Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah, anak perempuan aku mencuri, tak mencuri Fatimah pun, tapi nak sebutnya bagaimana perlunya agama mengurus. Kita pada hari ini bukan agama yang mengurus, agama diurus. Itu masalah, beza tuan-tuan. Beza. Berbeza dengan agama mengurus. Nabi berpindah pasal memberikan ruang yang luas, peluang yang banyak kepada agama untuk mentadbir masyarakat yang Islam dan tak Islam, berbilang bangsa, berbilang kaum majmuk. Hari ini ketika mana kita menguruskan masyarakat tidak dengan agama, macam ni ya, tidak dengan agama. Sebab itu Allah Ta'ala ni baik tak baik, Dia nyatakan awal-awal, waman azlamu, siapa lagi yang terlebih zalim. Jadi kita ambillah perhatian. Pasal atas dunia ni tak apa tuan-tuan, atas dunia ni tak apa. Kita kan kerajaan, kita yang berkuasa. Engkau hakim, aku lantik. Aku nak engkau tarik balik pendakwaan sianu. Dia boleh tarik. Kalau kita bukan kerajaan pun kita ada duit, kita boleh upah peguam. Sama nak dakwa orang ke, nak mempertahankan pendakwaan yang salah, kita boleh upah peguam. Boleh. Tak ada payah-payah nak kita bunuh je peguam tu, mati ya. Paling tidak masa hari perbicaraan besok, hari ni kan BMC ya, patah tengkuk ke, demam kepialu ke, COVID ke, tangguh Tapi persoalan pada hari kiamat, cuba baca Yasin tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, bila hari ini tu? Hari kiamat lah. Hari kiamat lah. Lepas mati nanti dah. Nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Mulut telah cakap dah. Atas dunia ni kita ada mulut, kita ada lidah tak bertulang. Boleh cakap begian, buat muka sekupang sikit, buat muka dengan nangis sikit, orang simpati lah. Atas dunia boleh lah. Cakap macam ni, orang boleh terima. Kita asal-asal tak nak beli. Tapi penjual tu bukannya salesman, saleswoman. Memang tak nak beli. Memang niat, bukan nak beli, nak tengok je. Tapi bila lidah ni bercakap, termakan cair juga sudah mulut. Tapi di akhirat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap. Pelik Ustaz, tangan bercakap. Memang atas dunia tak, tangan tak bercakap. Yang bercakap nanti tangan ni di akhirat. Dia akan bercakap.
Memang saya yang pangkah. Memang saya yang type. Memang saya yang upload. Memang saya yang share. Tangan dia cakap. Mulut tu kunci. Tangan cakap, memang saya yang share. Memang saya yang ambil. Memang saya yang sapu. Orang bagi saya ambil tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan jadi saksi. Memang ya, kaki kata memang aku pergi. Aku jumpa kat sekian. Memang aku pergi. Kaki tu jadi saksi. Lagi mana? Lagi mana? Nak lagi mana? Sebab itu seronok bila kita beragama ni sentiasa diperingatkan. Itu seronoknya agama ni. Betul lah memang kita ni zalim lah. Memang betul lah zalim. Eloklah nasihat. Elok dah pandangan. Buat macam ni pahala. Buat macam ni dosa. Buat macam ni tak elok. Buat macam ni elok. Macam kita katakan, alah ustaz, dah alang dulu perkasam ustaz. Ya, kalau kita seluk perkasam pun, tangan mana? Tangan kanan. Tangan kiri tak kena perkasam ni. Kalau tangan kanan pun kita celup, paling kuat pun kena ketiak. Kepala tak kena lagi. Kena perkasam tangan kanan ni pun, klorok ada, sabun ada, shampoo ada. Boleh je kita bersihkan. Kenapa kita mesti nak berpegang? Alang-alang lah ustaz. Dah dapat alang-alang lah ustaz. Sapu je lah orang bagi. Peluang ni bukan selalu ustaz. Tapi bila kita diperingatkan tentang hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sekadar itulah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan peringatan daripada tuan kitab ni tentang hari kiamat, tentang adanya pemeriksaan yang rapi daripada Allah Ta'ala, akan ada keputusan yang muktamad daripada Allah Ta'ala. Fikir-fikirkanlah tuan-tuan. Fikir-fikirkanlah. Kena ingat kita ni kan sedap dalam medsos, komen sana, komen sini. Allah Ta'ala kata apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, cita rasa, kepercayaan, keyakinan di hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Mas'ula. Dengar. Sebab tu nak berpendirian sila. Tapi kena ingat, apa juga pendirian kita, itulah nanti akan dipertanggungjawabkan Allah Ta'ala. Kita kan macam tu. Kita komen, tak ada agak-agak. Main komen je. Tak ada tanpa usul periksa, tanpa tahu maklumat yang sebenar macam mana, berita palsu ke tidak, main tuduh je. Ingat, nanti kadang-kadang kita kan ada grup. Kita ada grup, kan macam-macam komen, begitulah, bagi maju ni ada orang komen, maha di UPM kan. Dia kata, apalah maha ni, tempat sembahyang pun tak ada. Lah, UPM tu kan masjid pada besar. 2 masjid kat UPM tu. Surau lah. Kalau kau komen pun dalam grup ni satu menteri pun tak ada. Grup kita ni menteri seorang pun tak ada. Timbalan menteri pun tak ada dalam ni. Kau nak komen siapa sebenarnya? Kalau kau nak komen, kau pergilah, kan dia ada panitia. Ada yang menguruskan tempat tu. Tanya pengurus tu. Lain kali kalau nak buatlah tempat sembahyang yang besar, yang selesa, tempat wuduk, ada lelaki perempuan, senang kami nak solat. Tapi kalau kita ni payah apanya nak solat, kita lelaki kan, ambil je wuduk, ambil sejadah, bentang mayang pergi. Zaman sekarang ni handphone semua ada kiblat dah. Payah apanya. Kalau tak ada pun kita beli sejadah di kiblat tu. Bentang kat padang mayang, payah apanya. Cuma susah sikit perempuan lah, tu je. Tak salah nak komen. Tapi biar kena cara, biar kena pada tempat. Kau nak komen menteri, masuk parlimen lah. Masuk parlimen.
Nak masuk parlimen kena tanding. Tanding lah. Kalau rasa kau boleh menang, kau bawa kau utarakan apa kau nak komen dengan kerajaan ni. Engkau komen dalam grup WhatsApp dia pekejadah. Buat bergaduh sama kita je. Kalau sekadar nak luahkan pandangan, tak ada masalah apa. Kita macam tu. Budaya kita, orang Malaysia ni lah, tak boleh nak bincang. Kalau ada berlaku apa sedikit perselisihan, sampai tak tegur siapa. Apa salah kalau kita bincang je elok, minum kopi, minum teh, kita bincang. Kau parti apa? Aku parti lain tak dengan kau. Apa masalah kau? Bincang je elok, apa masalah dia? Tuan-tuan kena ingat, saya sebut tadi dah. Perselisihan kita ni, jangankan kata parti politik, kerajaan pembangkang, orang ramai. Kita laki bini ni besok bertengkar. Kalau tak settle atas dunia, nanti akan ditentukan keputusan dia oleh Allah di akhirat. Nak? Nak ke? Bini kita hidup 30 tahun, 40 tahun dah bertengkar. Apa? Bukan boleh faedah apa pun. Lagi masalah besok depan Allah Ta'ala. Dalam mulut kena kunci, tangan bercakap. Memang saya ada WhatsApp dengan mak janda tu hari tu. Apa macam? Kaki pun kata, memang saya ada bawa mak janda tu pergi nikah kat Thailand. Macam. Wallahualam sekadar tu lah. Milik dah. Yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik pada saya, mohon ampun dan maaf. Aku qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.